Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tentang penggunaan teknologi dan media sosial terhadap kanak-kanak. Maksud teknologi dan media sosial adalah teknologi merupakan pengetahuan sains yang diaplikasikan untuk tujuan memudahkan praktis dan masalah dalam setiap sektor. Manakala media sosial pula adalah satu platform komunikasi atas talian yang memudahkan komunikasi atau hubungan dilakukan sebagai contoh Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Ia juga mudah diakses dengan hanya memerlukan peranti teknologi serta capaian internet sahaja. Pada masa kini, perspektif masyarakat kepada teknologi kian telah berubah dengan menjadikan ianya sebagai keperluan dan bukan lagi kehendak berikut perkembangan teknologi kini yang sangat pantas. Perubahan ini membawa ibu bapa untuk mendedahkan pengetahuan teknologi ini kepada anak-anak mereka seawal dari kecil lagi dengan memberikan mereka peranti teknologi seperti telefon bimbit dan komputer bimbit. Maka perkara ini telah mewujudkan kesan positif dan kesan negatif kepada perkembangan sosial serta kesihatan mental kanak-kanak pada masa kini. Isu semasa yang pertama tentang penggunaan teknologi dan media sosial dalam kalangan kanak-kanak ialah berdasarkan beberapa saranan pakar seperti American Academy of Pediatrics iaitu AAP pada 2013, anak di bawah usia 6 tahun disarankan untuk dihadkan penggunaan gadget kurang 2 jam sehari. Bagaimanapun, dalam kajian di negara ini pada 2020, majoriti kanak-kanak prasekolah berusia antara 5 hingga 6 tahun didapati menggunakan gadget lebih daripada tempoh disarankan itu. Selain itu, berdasarkan laporan Cyber Security Malaysia pada 2019, penggunaan alatan digital berlebihan juga boleh menyebabkan Digital Eye Syndrome iaitu DES. Beberapa tanda DES ialah penglihatan menjadi kabur, ketegangan, keletihan mata, mata kering atau merah serta sakit kepala. Seterusnya, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara iaitu LPPKN merekodkan 78.3% ibu bapa di Lembah Kelang sahaja membenarkan anak-anak memiliki gadget pada 2019. Hal ini bertambah kritikal selepas negara berhadapan pandemik COVID-19 apabila penggunaan dan akses digital yang maksimum terutama membabitkan kanak-kanak. Faktor yang pertama menyebabkan ketagihan penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak berlaku adalah tidak mendapat perhatian yang baik daripada keluarganya. Situasi ini sering berlaku di kawasan urban di mana ibu dan bapa keluar bekerja sehingga tiada masa bersama anak-anak demi menampung keluarga. Tambahan pula, media sosial telah menyebabkan kanak-kanak ketagih terhadap penggunanya adalah kerana mereka akan mendapat hiburan secara percuma. Contohnya, video games boleh dimuat turun dalam gadget masing-masing dengan mudah dan sekaligus boleh memperbesarkan ruangan sosial mereka. Faktor yang terakhir ialah kanak-kanak mengguna teknologi sebab pengaruh rakan sebayanya. Kanak-kanak akan mengikut kawannya yang mempunyai gadget supaya tidak dipandang rendah. Kesan positif, lebih pada ke hadapan. Pengetahuan kanak-kanak terhadap komputer dan gadget menjadikan mereka lebih cekap dalam mengendalikan teknologi. Apabila kanak-kanak aktif menggunakan teknologi, mereka secara tidak langsung akan turut berminat untuk mempelajari perkara lain yang berkaitan dengan teknologi. Alat bantu pelajar. Pelbagai aplikasi yang merangkumi subjek matematik, sains, bahasa, geografi dan banyak lagi boleh didapati untuk semua lingkungan usia. Aplikasi-aplikasi ini juga ada yang dilakukan secara santai seperti pembelajaran melalui permainan. Seterusnya adalah kesan-kesan negatif penggunaan media sosial terhadap kanak-kanak. Yang pertama, kemahiran sosial yang lemah. Jika kanak-kanak selalu didedahkan dengan teknologi, pergaulan mereka akan terbatas kerana asyik tertumpu kepada komputer atau gadget. Yang seterusnya pula adalah menjejaskan kesihatan. Disebabkan terlalu ketagih dengan gadget, kanak-kanak sanggup menahan mata untuk bermain gadget dan tidak cukup tidur. Justru hal ini memberi impak kepada kesihatan kanak-kanak dan menjejaskan gaya hidup sihat mereka. Bagi mengatasi masalah-masalah negatif tersebut,
ibu bapa hendaklah menetapkan jadual penggunaan gadget mereka. Ini bagi mencegah anak-anak daripada menggunakan media sosial secara berlebihan. Yang kedua, pastikan anak-anak sentiasa di bawah pengawasan ibu bapa. Ini bagi menjaga keselamatan anak-anak dari menyebarkan maklumat peribadi kepada pengguna yang tidak dikenali. Dan yang terakhir adalah meluangkan masa dengan anak-anak dengan melakukan aktiviti yang bermanfaat seperti bersukan bersama anak-anak. Pandangan Total P. Eindhoven dan M.R. Fox 2012. Media sosial adalah media yang terdiri atas 3 bahagian, iaitu infrastruktur, informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media. Isi media dapat berupa pesan-pesan peribadi, berita, gagasan dan produk-produk budaya yang berbentuk digital. Kemudian, yang memproduksi dan mengkonsumi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi dan industri. Pandangan tokoh M.L. Kane 2013 ialah media sosial adalah segala bentuk media komunikasi interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah. Sehubungan dengan perbincangan sebelum ini, kita perlu mengamalkan adab dalam media sosial seperti menyampaikan perkara yang baik, di mana kita hendaklah mengelak daripada melakukan perkara-perkara buruk seperti memfitnah, mengadu, membuka akaun palsu untuk mengaibkan dan merendahkan orang lain seperti yang dilakukan oleh kebanyakan pengguna media sosial pada waktu ini. Seterusnya, kita sebagai pengguna media sosial hendaklah memastikan kesahihan sebarang maklumat sebelum menyebarkan kepada orang lain. Ini adalah tugas dan tanggungjawab setiap individu. Walaupun tulisan itu bukan milik kita, kita juga bersalah kerana menyebarkannya. Kita juga perlu menjaga batas-batas pergaulan kerana apabila berkomunikasi di media sosial, hendaklah kita untuk mengelakkan berkomunikasi terlalu mesra atau manja sehingga menimbulkan fitnah dan merosakkan hubungan dalam rumah tangga. Kita juga hendaklah pastikan apa yang ingin kita sampaikan adalah jelas dan nyata untuk mengelakkan fitnah berluasan. Kesimpulannya, memang tidak dapat disangkal lagi bahawa kemajuan teknologi dan hadirnya media sosial yang kini dapat diakses dengan hujung jari dapat memberikan kebaikan kepada kehidupan kita, terutamanya kepada penyebaran ilmu pengetahuan. Walau bagaimanapun, sekiranya penggunaannya tidak dikawal, ianya boleh disalahgunakan dan memberikan kesan buruk terutamanya kepada golongan kanak-kanak yang merupakan waris negara pada masa hadapan. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.